Selamat pagi anak-anak 4 inovasi dan juga 4 dimensi. Kami 11 Jun, rangkaian dalam teori graf, graf terarah dan graf tidak terarah. Jadi hari ini kita nak masuk bahagian objektif kita ialah menganalisis graf terarah dengan graf tidak terarah. Kita nak membanding bezakan graf terarah dan graf tidak terarah, dan yang kedua kita nak melukis graf terarah bagi graf mudah dan juga graf yang berbilang tepi dan mempunyai gergelung. Jadi imbasan semula kita buat sedikit imbasan semula apa yang telah dipelajari. Kita dah belajar ini ialah graf. Bintik ini kita namakan sebagai bucu dan garisan yang menyambungkan dua bucu kita namakan tepi. Bagi graf yang tidak terarah iaitu graf mudah dan graf yang mempunyai gelung dan berbilang tepi yang dilukis tanpa penandaan arah. Tidak terarah maksudnya dia dilukis tanpa penandaan arah pada tepi yang mengaitkan dua bucu. Tengok tepi ini tidak ada penunjuk arah, tidak ada arrow, tidak ada anak panah. Itu maksudnya graf tidak terarah. Baiklah, bagi graf terarah pula, kita tengok graf terarah, dia adalah graf dalam keadaan tepi yang mengaitkan dua bucu. Ini ialah tepi. Garisan ini ialah tepi. B, A, B, C, D ini dinamakan bucu. Bahagian tepinya ditandakan dengan arah kaitan. Arah, dia ada arah. Ini ialah arah. Arah, ada penandaan arah. Ini ialah penandaan arah. Jadi, graf terarah biasanya digunakan untuk mewakilkan aliran proses, peta jalan raya, peta penerbangan, lita elektrik, rangkaian komputer, dan carta organisasi. Di mana kita gunakan graf terarah ni di dalam graf yang menunjukkan proses, peta, penerbangan, lita elektrik, komputer dan juga carta organisasi. Jadi dia ada arah anak panah. Kalau kita nampak yang ditandakan dengan anak panah itu maksudnya graf terarah. Jadi kita dah tahu beza antara graf terarah dengan tidak terarah. Cuba kita tengok graf mudah yang terarah. Graf mudah yang terarah. Graf mudah ini dia tak ada berbilang tepi. Dia tidak ada gergelung. Dia tak ada gelung, dia tidak ada berbilang tepi. Dia adalah graf yang mudah sahaja. Contohnya bagi tepi AB, tepi AB, bucu A, bucu awal. Kalau A ialah bucu awal, B ialah bucu akhir, dia akan tanda daripada A ke B. A ke B. Dan garisan ini kita kena tulis sebagai set A, gabungan AB kita tulis sebagai A, B. A datang dulu baru diikuti dengan B. Sebab A adalah permulaan, B adalah penamat dia. Bagi pergerakan ni pula, C ke B, garisan ini pasangan bucunya ialah C barulah B. Sebab arah dia ialah daripada C pergi kepada B. Kalau ini kita tulis sebagai BC, maka jawapan kita adalah salah. Kalau kita tulis BC untuk tepi yang ini, jawapannya akan jadi salah sebab dia terarah. Kalau tak ada arah, kita boleh tulis BC, CB pun betul. Tetapi oleh kerana yang ni terarah, B ke C akan jadi salah sebab dia ada arah. Bagi yang C pergi A, kita tengok anak panahnya ialah daripada C ke A. Jadi pasangannya yang menunjukkan bucu ialah C, A.
Semua bucu dikaitkan dengan satu arah saja. Semua bucu dikaitkan dengan satu arah sahaja bagi graf mudah yang terarah. Baiklah, mari kita lihat graf terarah. Graf terarah tapi bagi yang mempunyai gelung dan juga berbilang tepi. Bagi yang mempunyai gelung dan berbilang tepi. Kita tengok E4. E4 ialah yang ini E4 pergerakan P pergi ke R. P pergi kepada R di mana kita tulis P dulu, koma, baru R. Sebab P ialah bucu awal, R ialah bucu akhir. Bagi E5 pula, bagi E5 kita tengok E5 pula. E5 ada di sini. E5 bergerak daripada R dulu dan pergi kepada P. So kita kena tulis R, P. Kita kena tulis R, P. Sebab bermula daripada R, pergi kepada P. Bagi E2. Bagi E2 pula, E2 kita tengok E2. Ada tak E2 menunjukkan arah? Tidak E2 tidak menunjukkan arah sebab dia adalah gelung. Gelung boleh dalam bentuk dua darjah sebab gelung boleh bermula di sini. Okey, satu darjah. Lepas tu darjah yang kedua dia boleh terbalik. So dia sebenarnya ialah dua darjah. Jadi QQ ni ialah bucu awal dan juga bucu akhir. E2 merupakan sebuah gelung. Dia adalah bucu awal dan dia juga adalah bucu akhir. Jadi dia tidak ada penunjuk arah sebab dia adalah berbalik. Dia adalah berbalik. Dia mempunyai dua darjah. Dua darjah. Okey, kita lihat graf tidak terarah. Kita lihat graf tidak terarah dan satu lagi graf terarah. Okey, kita dapat lihat graf tidak terarah dengan graf terarah dalam kes ni. Okey, B ialah bucu. B ialah bucu, jadi bucu kita ada A, B, C dan juga D. Okey, jadi E pula ialah tepi. Tepi kita ada AB, A pergi pada B, A pergi pada C, AB, AC, BC, B pergi pada C dan CD, CD. So ada 4 tepi. So bilangan darjah bagi A, bilangan darjah bagi A ialah 2. Bilangan darjah bagi A ialah 2, bilangan darjah bagi B juga adalah 2. Kenapa 2? Kita lihat bilangan darjah menunjukkan tepi dia. Daripada titik A keluar 2 garis. So 2 lah. Bilangan darjah bagi titik A 2. Bilangan darjah bagi titik B juga adalah 2. So daripada B sini, B ni 1 garis, 2 garis, 2 tepi yang menyambungkan kepada ni. Bagi titik C pula, kita tengok titik C. Ini ialah titik C. Titik C, kita tengok 1, 2 tepi, 3 tepi. Sebab itu DC adalah 3. D1, ini ialah D. D1 hanya ada 1 garisan saja, 1 tepi saja yang menyambungkannya. So, ini adalah jumlah darjah. Jadi kalau kita nak jumlah darjah bagi setiap bucu, kita kena campurkan 2 tambah 2 tambah 3 tambah 1 sama dengan 8. Ataupun kita boleh gunakan formula 2 darab E. 2 darab bilangan tepi 1, 2, 3, 4. So 2 darab 4 sama dengan 8. Okay, itu yang kita dah belajar tempoh hari. Sekarang kita tengok apa akan terjadi bagi graf yang terarah. Ini ialah graf mudah tapi satu terarah, satu tidak terarah. Okay, bagi yang terarah kita tengok bucunya masih A, B, C, D. Okay. Tapi tepinya kita tandakan, kita kena semak
anak panah. Kalau anak panahnya ialah B ke A, kita kena tulis B dulu, baru tulis A. Okey. Seterusnya kita tengok anak panah yang kedua, C pergi pada A. Maksudnya pasangan ini kita kena tulis tepinya C, A. Okey, kalau yang ni dia D pergi kepada C. Maksudnya tepi ini diwakili dengan D pergi kepada C. Okey, bagi B pergi kepada C, dia mesti tulis B dulu baru diikuti dengan C, BC. Jadi tepinya masih juga 4. Tepinya masih juga, bilangan tepinya masih 4. Penulisan kedudukan pasangan bucu adalah mengikut arah, mengikut arah. Okey. Maksudnya BA adalah berlainan dengan AB. Sebab kalau BA maksudnya B pergi kepada A. Kalau AB maksudnya A pergi kepada B. Dia mewakili tepi yang berlainan. Okey. Sekarang kita lihat bagi graf terarah dia ada in and out. Dia ada in, out. In maksudnya masuk, out maksudnya keluar. Kita lihat titik A. Kita lihat titik A. Kedua-dua tepi ini anak panah dia ialah masuk ke titik A. Maksudnya bilangan darjah in bagi titik A, bilangan darjah in bagi titik A ialah 2. Okey, daripada titik A ada tak garisan yang keluar? Tidak ada. So bilangan darjah out keluar bagi titik A ialah 0. Okey, maka jumlah bilangan darjah bagi titik A, DA, ialah 2 tambah 0 in tambah out sama dengan 2. Okey, D in A bermaksud bilangan darjah bagi tepi yang masuk kepada bucu A. Kalau dia out, keluar daripada bucu A. Okey, sekarang kita simak bucu B. Bucu B ada 1 out, ada 2 out. Tak ada in kan? So, bilangan darjah in sama dengan 0, bilangan darjah out sama dengan 2. Okey, sekarang kita tengok C pula. C ada 1 in, 2 in, 1 out. So, C 2 in, 1 out. Okey. So bilangan darjah D pula, in, kita tengok D, pada titik D, apa yang terjadi pada titik D, hanya 1 out. Tak ada apa-apa lagi. Hanya 1 out. Out 1, in 0. So kalau kita nak jumlahkan bilangan darjahnya, kita tambahkan kesemuanya sekali. Kesemuanya sekali. 2 tambah 0 tambah 2, tambah 2, tambah 1, tambah 1, tambah 0. In dan out semua tambah sekali. Kita akan dapat jumlah bilangan darjah adalah 8. Kalau kita tak nak guna in and out, kita masih boleh gunakan formula 2E. 2 darab ada berapa tepi? 1, 2, 3, 4. Ada 4 tepi. So 2 darab 4, 8. Jawapannya masih sama. Jawapannya tetap sama. Okey, jadi bila ada graf terarah, ingat dia ada in and out. Baiklah, sekarang kita lihat pula graf yang mempunyai gelung. Gelung dan berbilang tepi. Kita akan tengok graf yang mempunyai gelung dan berbilang tepi. Kita tengok graf yang tidak terarah dulu. Tidak terarah kita dah pernah belajar tau. Okey, bilangan bucunya B ialah bucu vertices. Kita keluarkan PQRST. PQRST. Ada 1, 2, 3, 4, 5 bucu. Okey. Oleh kerana dia tidak terarah, kita boleh tulis P ke T, P ke Q, P ke T, P ke Q, Q ke R. Lepas tu Q ke R lagi, Q ke S, tepi S ke T, dan juga T pergi kepada T. Okey, so itu ialah tepinya. Okey, jadi kalau kita nak semak bilangan tepi bagi bucu P,
bilangan tepi bagi bucu P. Okey, macam mana kita nak semak bilangan tepi bagi bucu P? Kita tengok ni, kita tengok P kita tengok P. Bucu P ada satu tepi, ada dua tepi. So dua tepi. Bagi bucu Q pula, Q ada satu tepi, dua tepi, tiga tepi, balik empat tepi. So empat. Okey, sebab gelung ada dua tepi. Satu gelung mewakili dua tepi. Okey, bagi R pula, kita tengok R. sorry. Ini ada R sorry. Ini bukan gelung, ini berbilang tepi. Q ke R, satu tepi, dua tepi, tiga tepi, empat tepi. Okey. Bagi R pula, dia ada satu tepi, dua tepi. Okey. S pula ada satu tepi, dua tepi. Dan T, satu tepi, dua tepi, tiga tepi, dan balik pada empat tepi. Okey. R, Q, R ini adalah berbilang tepi. Okey, dia bukan bulatan. Okey. Baiklah, kita tengok graf terarah. Graf terarah, dia mempunyai arah. Bahagian bucunya masih lagi PQRS. Bahagian tepi pula, kita tidak boleh menulis sesuka hati lagi. Kita kena semak setiap tepi yang keluar mengikut arah. Katakan arah yang pertama PQ. P bagi kepada Q. So kita tulis PQ dulu. Okay. Lepas tu kita tengok QR. QR ialah yang ini. Q pergi kepada R. Lepas tu kita tengok RQ. R pergi kepada Q. Lepas tu SQ. S pergi kepada Q. Ikut arah anak panah. TS. T pergi kepada S. TT maksudnya dia adalah gelung. Dia balik kepada tempat asal. TP pergi pada P. Kalau nampak TT, RR maksudnya dia adalah gelung. Okey. Selepas tu kita semak pula. Kalau kita tak nak buat guna formula bilangan darjah, kita boleh gunakan 2 darab E. 2E ialah 2 darab tepi, bilangan tepi. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 darab 7 sama dengan 14. Bilangan tepi 14. Kalau tidak kita gunakan jalan kerja manual. Maksudnya kita simak P in berapa? In maksudnya masuk ke bucu P. In ada satu, out ada satu. So kita kena keluarkan D in bagi titik P sama dengan 1, D out bagi titik P sama dengan 1. Jadi kita kena semak ke semua sekali titik bagi P, Q, R, S dan P. Okey, bagi gelung kita bagi gelung kita kira sebagai macam ni tau. Gelung bagi titik 1 out 1 in. Okey, 1 out 1 in. So gelung kat situ ada 2. 1 out 1 in. Okey, 1 out 1 in. So gelung mewakili 2. Okey. Jadi bila kita kira balik jumlah darjah, bilangan darjah bagi graf adalah sama 14. 2 darab E bilangan tepi, dia akan dapat jawapan yang sama kalau kita buat secara manual bagi 1 per 1. Okey, jadi bagi graf terarah dia ada in dan out. Okey, in maksudnya anak panah dia masuk kepada bucu tersebut, out maksudnya anak panah keluar daripada bucu tersebut. Jadi cuba kita lihat contoh sekarang, dengan konsep yang telah kita pelajari macam mana kita nak menjawab soalan. Soalan kata lukis graf terarah, dan diberi V. Ingat, soalan akan beri kita maklumat V, tetapi kita kena tahu V itu mewakili bucu ataupun vertices. Kalau vertex tu maksudnya 1. Kalau vertices tu maksudnya lebih daripada 1. H adalah tepi. Okey. Kalau dia terarah, maksudnya kita ada P, kita ada Q. Kalau saya ada P, saya ada Q, P ditulis dulu kan?
Maksudnya anak panah tu mesti daripada P pergi kepada Q. Sebab P start dulu. Okey? P start dulu. Jadi kita kena tengok baik-baik dalam soalan macam mana nak selesaikan. Okey? Kita tengok P pergi pada Q. Saya gunakan jawapan yang sedia ada. Saya gunakan jawapan yang sedia ada. Kita tengok P pergi kepada Q. P pergi kepada Q. Okay. Next, saya akan tengok P pergi kepada ini dah. P pergi pada R. Okay. Kalau kita buat di buku sendiri, pangkalkanlah apa yang kita dah lukis. Supaya kita senang nak tengok. P pergi kepada R. P dulu kan. So, arrow mesti P pergi pada R. Lepas tu kita tengok R, Q. Maksudnya R pergi kepada Q. R pergi kepada Q. Lepas tu kita nampak S pergi kepada R. S pergi kepada R. Tekan saya lukis. Ini S tapi S pergi kepada R. Dan seterusnya S pergi kepada Q. S pergi kepada Q. Then S pergi kepada T. S pergi kepada T, saya boleh sambung kat sini. S pergi kepada T. Okay, dia akan sama dengan jawapan yang diberi kat sini. Okay, sama ada saya pergi bawah untuk jumpa T atau pergi ke kanan jumpa T, dia tak ada masalah. Katakan saya tak nak pergi ke kanan untuk jumpa T, saya nak buat macam ni. Boleh tak? Okay, saya nak buat S pergi kepada T. S pergi kepada T. Boleh, tak ada masalah. Dia masih lagi memenuhi S pergi kepada T. Tak kira lah saya letak T kat mana, dia masih lagi S pergi kepada T. So tak ada masalah untuk kita melukis di mana, asalkan dia memenuhi syarat yang diberikan dalam soalan. Baiklah, kita tengok contoh yang kedua, lukis graf terarah bagi maklumat yang diberikan. Dan maklumat yang diberikan dikata mesti mempunyai satu gelung pada bucu Q. Ini mesti dipenuhi. Dia ada gelung pada bucu Q dan RS adalah berbilang tepi. Dengan keadaan, okey, kita tengok keadaan yang diberi dalam soalan ialah bilangan darjah in bagi bucu P. Oleh kerana kita ada 4 saja PQRS, ada 4 saja bucu, senang tau sebab kita boleh letak terus 1, 2, 3, 4 PQRS, itu saja dulu. Okey, sebab 4 saja. Kalau 3 pun senang. Kalau 5 tu ada masalah sikit nak tentukan titik yang kelima tu nak letak mana kan. Okey. Kalau 4 senang. Jadi kita tengok D in masuk P ada 1. Masuk P ada 1. Tetapi sebelum kita buat masuk P, kita tengok gelung dulu. Senang kita nak tengok gelung bagi Q dulu. Sebab gelung ini dah mewakili in and out. Kita masukkan gelung Q di Q dan kita masukkan RS pada berbilang tepi. Berbilang tepi bagi R ke S maksudnya yang inilah. Ini yang mewakili berbilang tepi. Okey. Selepas itu barulah kita tengok maklumat tambahan in bagi P, maksudnya masuk untuk P. So kita letak masuk 1. Okey, lepas tu kita tengok keluar 1 juga. Okey. Next kita tengok Q pula, macam mana kita nak masukkan Q. Okey, kita masukkan Q in untuk Q adalah 3. 3 maksudnya P tadi dah 1, 2, 3, masuk 3. Okey, nak keluar pula dia kata ada 2. So, dari sini saya boleh sambungkan kepada S 1, 2. Sebab gelung ni boleh masuk dan keluar. Dia dikira sebagai 2 yang berlainan. So, Q dah siap. Bagi R pula, R untuk in tak ada. R untuk in tidak ada. Tetapi R untuk out ada 3.
So out ada 3, 1, 2, 3. Seterusnya kita tengok S. S untuk in ada 3. S ada di sini. S. Kita dah tengok 1 masuk, 2 masuk, 3 masuk dan 1 adalah out. So kita dah memenuhi syarat yang diberikan. Sebab itu kita kena gunakan pensel untuk lukis kali pertama. Kadang-kadang kita lukis kali pertama tu tak tepat, boleh dipadam. Boleh dipadam, buat semula. Okey, boleh dipadam dan buat semula. Dan selepas kita buat pun kita kena semak semula sama ada semua syarat telah pun dipenuhi ataupun tidak. Jadi latihan untuk hari ini anak-anak 4 inovasi dan juga dimensi, kita akan buat latihan praktiskan diri 5.1b, buat soalan 1 dan 3 sahaja. Buat soalan 1 dan 3 sahaja, muka surat 138 daripada buku teks tingkatan 4. Yang tidak ada buku teks di rumah, bolehlah rujuk slide ini yang cikgu akan letakkan di Google Classroom, Telegram, di WhatsApp pun ada. Okey, ini ialah latihan yang perlu kita buat hari ini. Jadi latihan yang pertama dulu, nombor 1 tu senang saja. Latihan nombor 1 tu senang saja. Nyatakan 2 perbezaan antara graf terarah dan tidak terarah. Okey. Perbezaan yang pertama. Kalau ini ialah P, ini ialah Q. Bagi graf terarah, PQ, kalau saya kata P pergi pada Q, dia mesti ada anak panah, betul tak? Okey. Jadi perbezaan pertama, tepi bagi graf terarah tepi ditandakan, graf terarah tepi ditandakan dengan arah lah. Tepi bukannya tepi apa tau? Tepi bermaksudnya garisan. Untuk teori graf, tepi kita ialah garisan ini, tepi. Ini dipanggil tepi. Ini dipanggil tepi. Tepi kita ditandakan dengan arah bagi graf terarah. Okey, yang keduanya kita dah belajar apa? Kita belajar bahawa bagi graf terarah, penulisan apa? Penulisan pasangan bucu. Penulisan pasangan bucu mesti macam mana? Mesti mengikut arah. Mengikut arah tepi. Okey, maksudnya dalam kes ni kita tulis P, Q. Ini ialah pasangan bucunya. Okey, penulisan bahagian tepi bagi bucu P ke Q, kita tulis P dulu baru diikuti dengan Q, PQ. So ini adalah 2 perbezaan yang paling nyata. Yang pertama, tepi ditandakan dengan arah. Yang keduanya penulisan bucu, penulisan pasangan bucu mengikut arah. Penulisan pasangan bucu adalah mengikut arah tepi. Okey, yang tu adalah soalan 1. Okey, tips bagi soalan 2 pula. Soalan 2, bukan soalan 2, soalan 3 cikgu nak buat soalan 3 Lukis graf terarah. Kalau graf terarah, dia mesti ada arah lah kan? Dia mesti ada arah. Okey. So kita tengok V-nya, dia ada P, Q, R, S, T, U, V. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 titik. Agak susah kalau saya letak 7 sekali. Jadi saya tak nak letak 7 sekali. Apa yang saya buat, saya tengok tepinya dulu. Tepi yang pertama, PQ. Kalau dia graf terarah, dia mesti, saya buat A dia mesti ada arah lah. Katakan saya letak ini P, ini Q. Okey, PQ maksudnya P pergi kepada Q. So arahnya P pergi kepada Q.
Seterusnya, ini saya dah buat QR. Q pergi kepada R. Q pergi kepada R. Kita tengok Q pergi kepada R. Ini Q pergi kepada R. R. Okey, Q pergi pada R habis, Q pergi pada S. Q pergi pada S, katakan saya letak Q pergi pada S. Okey, next saya nampak S pergi kepada P. S pergi kepada P, S pergi kepada P. Lepas tu saya nampak S pergi kepada R. S pergi kepada R. Begini, S pergi pada R. S pergi kepada T. S pergi kepada T. Seterusnya saya tengok S pergi kepada T. S kat sini dia mesti pergi kepada T. T. Okey. Next, saya nampak U pergi kepada T. U pergi kepada T. U, saya letak luar. U mesti pergi kepada T. Saya letak arrow U pergi kepada T. So dah siap semua. Sudah siap semua. Okey. Masalah sekarang. Katakan gambar raja anda semua tak sama dengan gambar raja cikgu. Adakah jawapan anda betul? Okey. Jawapan anda akan betul sekiranya semua ini dipenuhi. Terutamanya bahagian tepi ini di-label dengan betul. Jadi jawapan anda akan betul. Tak semestinya graf anda sama seperti cikgu. Tak semestinya. Okey, anda boleh guna graf yang berlainan. Contohnya, saya buat satu graf lain pula. Okey, contohnya sekarang saya buat graf lain daripada yang ni. Saya buat Q pergi pada P. Saya buat ini P. P pergi pada Q P pergi pada Q. Lepas tu saya tengok Q pergi pada R. Saya letak Q pergi pada R. Q pergi pada R. Lepas tu Q pergi pada S. Saya letak macam ni. Q pergi pada S. Ini S. Next, saya tengok S pergi pada P. S pergi pada P. Okey. Lepas tu saya tengok S pergi pada R. S pergi pada R. Lepas tu saya tengok S pergi kepada T. Ni S, saya nak pergi kepada T. Saya letak T kat sini. S pergi kepada T. Then saya nampak U pergi kepada T. U kat sini pergi kepada T. Tak salah. Graf saya tak salah. Okey, sebab dia memenuhi kesemua syarat yang diberi dalam soalan. Jadi anda boleh buat sebarang graf asalkan semua syarat dipenuhi. Okey, selepas buat kita kena simak balik. Betul tak setiap satunya? Okey. Dan jangan lupa saya cikgu dah beritahu ini guna pembaris. Guna pembaris. Jangan buat macam cikgu ni nanti kena potong markah pula. Guna pembaris. Baiklah, sekarang kita lihat soalan B. Macam mana nak buat, sebab soalan B ni dia ada tambahan syarat Dia kata buat satu gelung pada bucu Q dan satu gelung pada bucu S. Satu gelung pada bucu Q, satu gelung pada bucu S. Dan yang bagus ni kita hanya ada 4 titik sebab PQRS. Hanya diberikan PQRS. So kita tahu dia ada 4 titik sahaja. Okey. QS adalah Q ke S adalah berbilang tepi. Q ke S adalah berbilang tepi. Jadi saya buat dulu Q S, saya letak bawah sikit sebab macam tak cukup tempat nanti. Saya nampak QS berbilang tepi saja, saya letak QS. QS. Berbilang tepi maksudnya 1, 2. Ada sambungan 1 dan 2.
Okey, ada sambungan. Sebab dia berbilang tepi, dia ada sambungan dua macam ni. Q pergi pada S, Q, S. Okey, kita tak tahu dia masuk ataupun keluar dulu. Kita biar dulu. Okey, lepas tu kita nampak dia ada satu gelung pada Q, satu gelung pada S. Satu gelung pada Q, satu gelung pada S. Saya dah buat ini. Seterusnya saya kena tengok syarat yang ketiga. P saya masuk kosong, keluar ada dua. Saya letaklah P kat sini. P saya letak masuk, tak ada kan? Dia mesti ada dua tau, dua tepi. Dia mesti ada dua tepi. So saya sambungkan kepada Q, saya sambungkan kepada S. Okey. So sekarang dia kata keluar dua. Saya letaklah keluar dua. Okey, next. Saya buat pula untuk Q. Q dia kata ada 4 in. Ada 4 masuk. Ini 1 masuk. Okey. 2 masuk. Katakan saya buat 3 masuk. 4 masuk. Masuk Dia kata ada 4 masuk. Dan out ni ada 2. Out ni ada 2. Okey, kalau dia ada 2, saya kena buat macam ni pula. Dekat R. Okey. Keluar ada 1. Keluar ada 2. Okey. So saya dah ada S. Okey. Sekarang saya tengok pula R pula. R masuk. Sorry, tadi masuk ada berapa? R masuk ada kosong. R masuk ada kosong. So saya tak bolehlah buat macam ni. Saya kena padam yang ni. Dia kata R masuk kosong. Kalau R masuk kosong, saya kena bagi dia keluar daripada R tau. Kalau saya bagi R keluar 1, 2, 3. Sekarang saya guna yang merah Saya kena baiki balik yang Q masuk ni. Saya kena baiki balik Q masuk. Sebab R masuk, soalan kata R masuk adalah kosong. Soalan kata R masuk adalah kosong. Bila R masuk adalah kosong, saya kena baiki jawapan saya tau. Okey, sebab itu kita gunakan pensel. R masuk kosong. So saya kena baiki tadi, ini padam, saya kena bagi dia keluar. Saya kena bagi dia keluar. Bila saya bagi dia keluar, saya dah ada 1 keluar, 1 masuk pada Q, sedangkan Q masuk ada 4. Okey. So sekarang saya ada 4, saya ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey. So salah. Bila salah, saya akan fikirkan ini mungkin adalah keluar. Okey. So sekarang saya simak balik yang masuk 4 bagi Q. Yang masuk 4 bagi Q. So 1 masuk, 2 masuk, 3 masuk, 4 masuk. Yang keluar ada 2 bagi Q. So saya simak keluar daripada Q1, keluar bagi Q2. So sekarang dah betul. Betul bagi Q. Okey, sekarang saya simak R pula, betul ataupun salah. R sekarang yang masuk adalah kosong. Yang masuk adalah kosong. So masuk kosong, keluar 2. So keluar mesti ada 2. So R pun dah betul, P pun dah betul. Sekarang saya simak S pula. S dikata masuk 4. So saya kena simak S betul tak masuk 4. 1 masuk, 2 masuk, 3 masuk,
dan gelong ini masuk. So 4. Okey. Saya guna biru pula untuk keluar. Keluar, 1 keluar. Next dia akan keluar di sini, 2 keluar. So kita dah memenuhi ke semua syarat sekali. Nampak tak tadi saya bukan silap kita memang kena buat dulu. Kita memang kena buat anggapan awal dulu. Selepas kita jumpa lebih banyak maklumat lagi, barulah kita padam ikut syarat yang diberikan. So kita takkan salah kalau guna pemadam sebab kita boleh perbaiki jawapan kita berdasarkan setiap maklumat yang kita jumpa dari semasa ke semasa. Tengok tadi kita buat silap. Saya tak kata kita buat silap sebab kita memang cuba jaya. Sehinggalah kita jumpa maklumat R ini baru kita tahu, oh sepatutnya dia mesti keluar. Itu saja. Kita baiki balik. Memang akan jumpa keadaan macam ni. Jadi kalau katakan susunan PQRS anda adalah berbeza dengan saya, dia tak ada masalah langsung. Sebab asalkan dia memenuhi syarat 1, 2, 3 yang diberikan, jadi jawapan anda juga akan jadi betul walaupun berbeza dengan cara saya melukis. Jadi itu saja untuk hari ini. Kalau faham, jangan tengok lagi contoh cikgu menjelaskan jawapannya, tips yang diberikan, tutup dulu dan cuba lukis sendiri. Cuba fahamkan dan lukis sendiri. Lepas tu baru kita buat semakkan. Jangan tengok jawapan cikgu. Bila cikgu menerangkan faham, buat sendiri, tengok faham tak, dapat tak jawapan. Itu ialah cara kita belajar. So, selamat belajar, jaga kesihatan. Kita jumpa lagi minggu hadapan.